Tajuk utama 18 Muharram 6 September, 3 lelaki bebas tuduhan bunuh. KPKT akui ada kelompongan undang-undang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Fazidah Mustafa. 3 lelaki dilepas dan dibebaskan Mahkamah Tinggi Johor Bahru daripada tuduhan membunuh dan bersubahat melakukan jenayah bunuh seorang lelaki di stesen minyak 3 tahun lalu. Pesuruhjaya Kehakiman Dr. Shahnaz Sulaiman membuat keputusan itu terhadap Gan Jia Ji, Yip Kah Ho dan Won Kian Hui selepas pihak pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie. Shahnaz dalam penghakimannya berkata terdapat beberapa alasan yang menyebabkan kesemua tertuduh dilepas dan dibebaskan. Antaranya bukti menerusi rakaman kamera litar tertutup CCTV kabur dan tidak jelas mengaitkan 3 tertuduh dalam kes ini. Bukti asid deoksiribonukleik DNA yang diambil juga tidak sepadan dengan darah yang ditemui di lokasi serta tiada siasatan dilakukan terhadap bukti alibi. Malah pendakwaan juga gagal mengaitkan kereta BMW yang didakwa digunakan tertuduh melakukan jenayah. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh pertama, Jaji, didakwa bersama 5 suspek yang masih bebas melakukan kesalahan pembunuhan dengan menyebabkan kematian seorang lelaki Tan Ak Chan, 44 tahun, pada 17 Disember 2017 di stesen minyak Taman Pelangi. Manakala Kah Ho dan Kian Hui selaku tertuduh kedua dan ketiga didakwa bersama 2 lagi yang bebas bersubahat dengan Jaji dan 5 yang masih bebas melakukan pembunuhan yang sama di lokasi dan masa yang sama. Pendakwaan dikenalikan Timbalan Pendakwa Raya Suryani Ujang. 22 saksi pendakwaan dipanggil dan 42 eksibit dikemukakan dalam perbicaraan yang berjalan sejak tahun lalu. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mengesahkan seorang individu melibatkan warga negara Malaysia yang bekerja di Singapura disahkan positif COVID-19. Pesakit berkenaan merupakan antara individu yang terlibat dengan skim ulang-alik berkala PCA. Menteri Kesihatan Datuk Dr. Adham Baba berkata individu tersebut dikatakan telah memasuki Malaysia pada 29 Ogos lalu dan disahkan positif pada 2 September lepas selepas menjalani ujian swab. Lelaki 35 tahun itu kini masih di kuarantin dan dirawat di sebuah hospital di Johor Bahru. Bila mereka positif, what we do, kita akan mengendalikan kes ni dengan cepat, iaitu kes contact tracing. Kita akan siasat perjalanan mereka dan juga kontak yang ada, terutama kontak rapat. Kontak rapat ni kalau kita dapati mereka ada di Malaysia, kita akan anggap dia sebagai person under surveillance lah. Maksudnya kita kena investigate. Bagaimanapun menurutnya kes itu tidak bergejala dan lelaki tersebut kini dalam keadaan stabil. Sejak pembukaan pintu sempadan di seberang tambak Johor Bahru untuk kategori terbabit, sebanyak 2,647 individu PCA dan 815 individu di Reciprocal Green Lane RGL telah menjalani ujian swab. Datuk Seri Dr. Adham berkata demikian ketika ditemui media sebenarnya lawatan kerja perasmian Klinik Kesihatan Sungai Rengit di Kota Tinggi. Klinik kesihatan itu menyediakan perkhidmatan kepada 7,000 penduduk di kawasan tersebut. Ia turut dilengkapi kemudahan rawatan trauma dan kecemasan tahap pre-hospital care. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT mengakui terdapat kelompongan undang-undang yang membolehkan tindakan penguatkuasaan diambil terhadap pengilang yang menyebabkan pencemaran ekosistem alam. Atas faktor itu, Menterinya Zuraida Kamaruddin berkata pihaknya akan mengkaji dan mencadangkan agar satu usul menggubal undang-undang lebih tegas dapat diambil terhadap pengilang mengikut Akta Kerajaan Tempatan 1976, Akta 171. Menurut beliau, ketika ini hanya Kementerian Alam Sekitar dan Air yang mempunyai kuasa untuk mengambil tindakan terhadap pengilang yang melakukan pencemaran. Manakala KPKT hanya mengeluarkan lesen dan mengutip cukai kepada premis perniagaan dan pengilang. KPKT maklum tentang ada kelompongan sedikit dari segi undang-undang itu.
yang nak boleh memperkuatkan lagi kerajaan tempatan untuk mengambil tindakan. So jadi ini memang kita tengah dalam persediaan untuk menggubal penguasaan undang-undang kita, mengukuhkan undang-undang kita untuk ada penguatkuasaan yang lebih kuat yang boleh kita kenakan kepada penghilang-penghilang macam ini. Beliau berkata demikian selepas melakukan kunjungan hormat ke atas Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Mak Noor di Wisma Darul Aman hari ini. Mengulas lanjut, Zuraida berkata perkara itu perlu diketengahkan berikutan isu pencemaran sungai dari kilang-kilang sering berulang di Selangor. Justru katanya kerajaan negeri perlu mengambil serius mengenai kejadian ini selain memerlukan penyelesaian holistik sama ada di peringkat penguatkuasaan maupun di peringkat kilang. Selangor sangat kerap perkara ini terjadi. Jadi ianya menyulitkan dan merumitkan, menyusahkan rakyat di negeri Selangor. So jadi saya harap kerajaan Selangor mengambil serius tentang perkara ini kerana ia telah berulang kali. Sebanyak 1,292 kawasan di Kuala Lumpur, Petaling, Kelang, Shah Alam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Gombak dan Kuala Langat mengalami gangguan bekalan air tidak berjadual sejak Khamis lalu berikutan berlaku pencemaran air mentah di kawasan Sungai Gong. Gangguan bekalan air di Lembah Kelang itu turut melibatkan penduduk di kira-kira 5,000 unit projek perumahan rakyat PPR Lembah Subang 1 dan Lembah Subang 2. Dalam pada itu, KPKT merancang membina 2 projek perumahan rakyat PPR baharu di Kedah membabitkan kos RM128 juta. Kedua-dua projek itu akan dibangunkan di Kubang Pasu iaitu PPR Jitra dan PPR Kodiang di bawah rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 dan akan dibentangkan pada Januari tahun depan. Menurut Zuraida, pembinaan rumah di kawasan ini dilihat penting berikutan pertambahan penduduk serta ia menjadi keperluan bagi golongan B40. Ada 2 projek PPR yang akan kita laksanakan bawah RMK-12 di Kedah ini dan sementara itu Kerajaan Negeri Kedah juga di bawah Datuk Menteri Besar Sanusi juga mencadangkan berapa lagi tapak tanah untuk dibuat rumah. KPKT turut bercadang membangunkan fasiliti Waste to Energy WTE membabitkan beberapa kemudahan seperti loji dan lain-lain fasiliti yang boleh menjana tenaga dari sisa di Jabi, Pokok Sena dan Semeling, Bedong. Orang asli jadi guru takmir. Alhamdulillah bertemu kembali. Kerajaan akan mewujudkan program khas melantik guru takmir dalam kalangan masyarakat orang asli sebagai antara usaha meningkatkan syiar Islam dalam kalangan golongan itu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata, cadangan itu juga bertujuan memastikan setiap penempatan orang asli mempunyai guru takmir. Asalnya memang guru takmir di bawah JAKIM dengan kerjasama negeri dan negeri yang mengaturkan tempat-tempat pengajaran. Tapi kita nak kalau boleh ada sedikit perubahan yang lebih bersifat holistik, yang lebih bersifat kita kata menyeluruh dari segi penyampaian dan tugasannya supaya semua tempat adanya guru-guru takmir insya-Allah. Menurut beliau, perbincangan lanjut mengenainya sedang dilakukan dan ia dijangka dilaksanakan dalam masa terdekat. Katanya program secara holistik itu akan melibatkan guru-guru takmir di bawah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama Jabatan Agama Islam Negeri. Guru takmir yang dilantik akan memfokuskan kepada fardu ain termasuk perkara asas seperti solat dan puasa serta fardu kifayah seperti mandi jenazah dan pengebumian. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan program Kembara Kasih Mu'allaf 2020 di Kampung Kuala Boh, Ringlet, Cameron Highlands hari ini. Sementara itu, Pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi, Muhammad Ajib Ismail berkata, program terbabit adalah pendekatan penyampaian dakwah kepada masyarakat orang asli di kawasan pedalaman. Kita datang dengan membawa ilmu dan juga sedikit bantuan. Kita mengharapkan mereka terus konsisten untuk mengamalkan apa ilmu yang kita berikan dan mudah-mudahan kita mengharapkan anak-anak kita kalau tuan dan puan tengok ramai anak-anak yang kecil. Kita mengharapkan mereka ini satu masa boleh menjadi yang terpelajar dan menjadi pemimpin di kalangan masyarakat hatta dalam di peringkat negeri ataupun negara. Program 2 hari itu menjadikan pelbagai aktiviti seperti klinik tahsin Al-Fatihah, solat berjemaah,
kuliah maghrib, persembahan kebudayaan dan kesenian Islam serta saringan kesihatan. Kerajaan akan mengukuhkan kerjasama dengan badan bukan kerajaan NGO untuk turun padang dalam usaha menyantuni serta berdakwah kepada golongan sasar termasuk banduan yang sedang menjalani hukuman di penjara. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ahmad Marzuq Syari berkata, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim akan berperanan sebagai koordinator kepada semua NGO bagi melaksanakan kerja-kerja dakwah kepada masyarakat. Yadim itu sebagai koordinator kepada semua NGO yang melaksanakan kerja-kerja dakwah, yang juga kita akan libatkan semua NGO ini untuk turun dalam semua segmen masyarakat termasuk penjaranya, hospitalnya, tahanan dadahnya dan sebagainya, ataupun golongan-golongan lorong-lorongnya yang terlibat dengan gejala maksiat dan sebagainya. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan program Yadim Bersama Masih Ada Yang Sayang di Masjid Penghuni Penjara Pangkalan Cepa, Kota Baru hari ini. Program anjuran Yadim Kelantan dengan kerjasama Penjara Negeri Kelantan itu disertai 100 banduan pelbagai kesalahan. Mereka juga mendengar ceramah bertajuk Memerdekakan Diri yang disampaikan oleh Ahmad Marzuq selama sejam. Program ni amo tengok banyak memberi inspirasi, bagi semangat pada kami sebagai banduan untuk menjalani kehidupan dalam, yang mana di dalam ni banyak cabaran seperti keringat ke keluarga, macam-macam benda-benda hang duk luar yang mari perasaan. Itu cara-cara nak hidup kita luar ni lagu mana. Semangat untuk kita dekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk dan juga untuk menjati diri pada diri kita. Program ni ada banyak kebaikan lah dari segi untuk sebab boleh jadi penghuni-penghuni ni dari segi amalan tu ustaz Rui sama dah, tapi kalau mari orang luar ni pasal lain sikit. Bengkel Bilal Muda bagi melahirkan Bilal dalam kalangan remaja dan belia berjaya menarik minat 80 peserta seawal usia 11 tahun. Program julung kalinya dianjurkan bertujuan mengasah bakat dalam kalangan anak muda yang berpotensi menggalas tanggungjawab sebagai muazzin kelab. Bengkel Bilal Muda peringkat Dewan Undangan Negeri Dun Paroi di Masjid Bandar Senawang Seremban Negeri Sembilan disertai peserta berusia 11 hingga 25 tahun dari sekitar Dun berkenaan sejak jam 8 pagi. Kesemua peserta dibimbing Pegawai Agama Masjid Negeri Ahmad Syahir Muhammad Shah dan Muazzin Muda Masjid Negeri Saiful Hamzah. Peserta diberikan bimbingan dari segi sejarah azan ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain kaedah latihan sebutan azan yang betul, kawalan suara dan lagu. Antara peserta paling muda, Muhammad Ashraf Fardin berusia 11 tahun berkata, program ini melatihnya keberaniannya untuk melaungkan azan. Saya dapat ilmu daripada ustaz masa kali pertama saya masuk program ni. Dan juga ustaz telah membimbing saya untuk menjadi Bilal. Antara ilmu tu untuk melaungkan azan, memanggil orang solat. Bagi peserta Muhammad Firdaus Muhammad Rapi, 22 tahun, yang merupakan guru kafa, penyertaan beliau di Bengkel Bilal Muda itu sebagai menambah ilmu baharu. Benda baru tu teknik suara lah, teknik suara antara lepas tu lagu, lepas tu cara lenggok lagu tu tersendiri, banyaklah. Untuk Bilal tu mungkin kalau ada rezeki insya-Allah adalah. Muhammad Firdaus turut diumumkan sebagai pemenang tempat pertama bagi pertandingan laungan azan yang turut diadakan sepanjang bengkel berkenaan. Pertandingan dianjurkan Pusat Khidmat Dun Paroi dengan kerjasama Pusat Pembangunan Belia Harapan Negeri Sembilan PPBHNS. Lumpuh separuh badan serta menghidap 4 penyakit kronik iaitu sakit jantung, diabetes, darah tinggi dan sakit buah pinggang. Itu penderitaan yang ditanggung oleh bapa kepada 6 anak, Muhammad Luqman Mahmud, 51 tahun. Keluarganya juga hilang punca pendapatan setelah beliau tidak lagi mampu bekerja sejak Februari tahun lalu.
Menurut isterinya, Wan Rabiah Wan Muda 56 tahun, dia perlu menjaga suaminya sepanjang masa di rumah mereka di Kampung Pengkelan Kubur, Tembila kerana keadaan suaminya yang uzur. Jaga tu gitulah, kalau nak bangun, nak suap tu kena akak, lepas tu nak pergi tandah kena akak juga, letak atas kursi roda tu. Semua makcik kena buat lah, betul akak letak atas tandah tu. Tambah Rabiah kos lampin pakai buang dewasa, susu khas dan tambang teksi untuk temu janji di Hospital Jertih dan Hospital Sultanah Nur Zahirah HSNZ mencecah lebih RM600 sebulan. Menurut Rabiah, keluarganya ada menerima bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM sebanyak RM200 sebulan dan tabung Darul Iman sebanyak RM600 setahun, namun ia masih tidak cukup untuk menampung keperluan bulanannya. Kehadiran kru TV Al-Hijrah turut dimaklumkan kepada Ketua Bahagian Bersatu Besut Muhammad Husaimi Husin dan Penyelaras Yayasan Kebajikan Negara YPN Negeri Terengganu Norma Maman. Menurut Muhammad Husaimi, pihaknya akan cuba membantu keluarga berkenaan bagi mengurangkan beban yang dihadapi mereka. Apa-apa bantuan yang sepatutnya pesakit boleh kita bantu, dan kita bantu setakat yang termampu. Dan untuk membawa pesakit ke hospital dan sebagainya, kebajikan yang mereka perlu, pesakit perlu, insya-Allah lah kita akan bawa perkara ini ke pihak yang berwajib. Mereka yang ingin menghulurkan bantuan boleh berbuat demikian menerusi akaun Bank Simpanan Nasional BSN Muhammad Lukman Mahmud bernombor 1111029000403280 atau hubungi 013-913-7630. Badan tidak setegap dahulu tetapi semangat cintakan negara tetap sama. Bekas askar wataniah Mat Saleh Cik Isa, 62 tahun yang menghidap masalah saraf berkata, hidup dan mati demi negara, jangan ada yang berani menggugat kedaulatannya. Mat Saleh memasuki tentera pada 1981 dan berhenti berkhidmat pada 1999. Meskipun sudah lebih 2 dekad meninggalkan kerjaya sebagai tentera, jelasnya pengalaman semasa berkhidmat tidak akan dilupakan. Pengalaman itu terlalu mahal dan tidak mungkin akan dirasai orang biasa. Jadi banyaklah kenangan-kenangan yang saya simpan sampai sekarang, yang mana kawan-kawan yang kita sendiri tak boleh lupa lah. Sebab kita duduk dalam tentera ni, orang kata sehati sejiwa, setia kawan. Kalau kawan jatuh, kita pikuk. Sakit sama sakit, senang sama senang. Jadi pengalaman ini tak ada pada orang awam. Itu kisah lampau. Kini hidupnya hanya di atas katil selepas diserang penyakit saraf 5 tahun lepas. Duduk di atas kursi hanya untuk menunaikan ibadah. Beliau merupakan penerima bantuan Jabatan Hal Ehwal Veteran RM300 sebulan. Semestinya tidak mencukupi untuk membeli barangan seperti lampin, susu dan ubat-ubatan. Ubatnya sahaja bernilai RM400. Bagi menampung perbelanjaan, isterinya menjual nasi lemak di tepi jalan. Benarlah kata orang, sekali disarung seragam ATM, darah satria tetap membuak-buak. Dalam keadaan uzur, dia sanggup bersabung nyawa mempertahankan negara. Nasihat acik pada anak-anak muda, berjuanglah demi bangsa negara, demi agama kita. Dan acik duk perhati sekarang ni kebanyakan anak-anak muda kita sekarang ni hilang jati diri, hilang cinta pada negara. Dan semak dalam hati kita, di sini aku lahirkan, di sini aku dibesarkan, di sini aku hidup dan mencari makan keluarga aku. Di bumi inilah aku akan mati. Di sini langit kudundung, bumi ku hijau. Jangan biarkan negara ini walaupun setapak dijajahi oleh orang lain. Tegas beliau, penjajah kini bukan menaluki tanah air, tetapi pemikiran rakyat yang sudah mula lupa erti kemerdekaan sebenar.
Sudah 63 tahun negara mengecap kemerdekaan, hargailah pengorbanan yang telah dilakukan oleh perwira negara. Menyumbanglah ke tabung pahlawan Angkatan Tentera Malaysia sekarang. Haziq, jumpa kau kat sekolah ya. Bye. Bu, bila ya nak balik? Alung, jaga ibu, jaga adik ya. Kerinduan itu kian dirasai bersama penantiannya meniti hari. Ayah, jangan risau. Alung jaga ibu, Alung jaga adik. Mereka adalah anak-anak perwira. Walau celik matanya tanah air sudah merdeka, namun mereka pasti mengerti dan menghargai sebuah pengorbanan yang suci dan murni. Mereka layak diberi penghormatan atas segala pengorbanan yang telah dilakukan. Bantulah mereka dengan menyumbang ke tabung pahlawan. Sumbangan boleh disalurkan ke akaun Maybank yang tertera di bawah. Gara-gara gigi Dracula, kekasih dibunuh. Seorang lelaki mendakwa dirinya manusia yang paling lama berendam di dalam ketulan ais di dunia. Dia berjaya berada di dalam ketulan ais pada paras bahu selama 2 jam 30 minit. Joseph Coble hanya memakai seluar renang dan berada di dalam tabung kaca yang dipenuhi ais seberat 200 kilogram. Dia mengaku merasakan kesakitan kerana terlalu lama berada dalam suhu beku. Namun bagi mengurangkan rasa sakit itu, dia mengalihkan fokusnya kepada perasaan positif. Tahun lalu, Coble melakukan aksi sama dan bertahan di dalam ais selama setengah jam di Bandar Mel, Austria. Cabaran terbaru yang diambilnya itu mengatasi rekod berkenaan. Aksinya itu mengundang rasa teruja dan ingin tahu orang ramai yang menyaksikan dia berada di dalam tabung kaca terbabit. Katanya, cabaran dihadapinya itu tidak menjadikannya insan mudah putus asa. Di Indonesia, seorang lelaki berusia 30 tahun bertindak membunuh kekasihnya di sebuah hotel di Kota Bontang, Kalimantan Timur Jumaat lalu. Semuanya gara-gara berang diejek mempunyai gigi seperti Dracula. Mangsa juga dikatakan meminta mas kahwin berjumlah 25 juta rupiah atau kira-kira RM7,000 jika ingin mengahwininya. Ketua Polis Bontang, Hanifah Martuna Siri Goringo berkata, pada awalnya suspek hanya menggenggam kuat tangan wanita itu. Suspek kemudiannya bertindak memukul wanita itu hingga jatuh ke lantai, mencekik serta menekuk mangsa dengan bantal. Keadaan itu menyebabkan mangsa sesak nafas dan meninggal dunia. Mayat wanita itu ditemui dalam keadaan lebam dan luka, dipercayai akibat kekerasan. Suspek ketika itu melarikan diri ke Desa Dondang, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebelum ditahan, suspek cuba membunuh diri dengan meminum racun ubat nyamuk. Di China, seorang ayah menggunakan kemahirannya untuk mencipta robot transformer atau Bumblebee sebagai kejutan kepada anak lelakinya dan rakan sekelas tadika yang lain. Ia sebagai penggalak kepada pelajar tersebut untuk rajin belajar setelah sekolah ditutup lebih 6 bulan. Selepas berehat lebih setengah tahun, tentunya amat sukar untuk membina semula semangat kanak-kanak untuk belajar. Justru itu, ada ibu bapa tampil dengan idea kreatif supaya anak mereka rajin ke sekolah. Zhang contohnya mencipta Bumblebee setinggi 2 meter dalam tempoh sebulan. Dia memerlukan 20 minit untuk memakai kostum tersebut dan sejam untuk tiba ke sekolah. Kehadirannya disambut penuh keterujaan kanak-kanak tadika serta ibu bapa yang menjemput pulang anak mereka. Bagi Zhang, senyuman anaknya ketika melihat kejutan itu sangat bermakna.
Sekian berita Al-Hijrah. Terima kasih kerana menonton. Saya Fazida Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.